Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izinnya maka kita dapat bersama-sama dalam majlis pada hari ini, yaitu majlis penyerahan geran tanah oleh kerajaan Diares kepada tuan-tuan di kawasan Matumbung ini. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Datuk Dr. Maximus di Kota Maludu. Kita mempunyai satu program perjumpaan bersama rakyat, yaitu pimpinan Gabungan Rakyat Sabah dengan rakyat kita di kawasan Kota Maludu. Petang ini majlis penyampaian geran. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan menyampaikan sebanyak 281 geran enti kepada penduduk di Matumbung ini, yang membabitkan 1.546 ekar luas kawasan yang akan mendapat ataupun diberikan kepada rakyat kita di kawasan ini. Manakala lain-lain permohonan sedang diproses oleh kerajaan. Untuk makluman juga bahawa kita mempunyai satu program di bawah satu program pantas yang telah diperkenalkan oleh kerajaan daripada tahun 2019 lagi. Tetapi apabila kerajaan yang lalu mengambil tampuk kerajaan warisan, seolah-olah pemberian geran kepada rakyat ini adalah usaha mereka. Inilah pembohongan kerajaan warisan yang lalu. Apa yang dinyatakan oleh pemimpin mereka dalam akun saja, walaupun itu adalah usaha kerajaan yang terdahulu. Tengok pandai warisan ini putar belit kenyataan. Orang lain yang buat, dia yang pandai akun-akun. Konon itu usaha kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berhati-hati, kerana sekarang ini kita akan menghadapi pilihan raya umum parlimen tidak berapa lama lagi. Parlimen sudah dibuka dan saya berharap parlimen Kota Maludu ini mesti dimenangi oleh calon GRS. Kalau kita menang, usaha seperti ini akan terus kita lakukan. Bukan saja penyampaian geran-geran tanah akan dilakukan dengan lebih kerap lagi seperti hari ini, tetapi juga kita akan bagi kepada lain-lain daerah di negeri Sabah. Kalau di kawasan utara Sabah yang membabitkan 7.000 ekar tanah, kita telah agi-agikan kepada 5 daerah, yaitu di Pitas 200 geran, Telupit 181, Tongod 611, dan Bandau. Bandau pun kita kasih, walaupun akhirnya rakyatnya sudah meninggal pergi warisan. Saya ingat rakyat kita di kawasan Bandau semuanya pandai-pandai dan bijaksana.
tentu sekali mereka tidak akan ikut kepada wakil rakyat dia yang pergi ke seberang sana. Apa mau ikut kepada kerajaan yang tidak kepada warisan, yang tidak pun boleh membentuk kerajaan persekutuan, jauh sekali membentuk kerajaan negeri. Dalam pilihan raya lepas sudah kalah. Dia menang dulu bentuk kerajaan kerana orang lumpat, bukan dapat mandat daripada rakyat. Tetapi kerajaan DRS ialah satu kerajaan yang telah diberi mandat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin orang Kota Meruduk, rakyat di Bandar pandai menilai. Kita perlu pemimpin yang boleh membawa aspirasi kepentingan negeri Sabah dan juga Kota Marudu ini kepada kerajaan pusat. Kita tidak mahu pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, konon mau bertanding, sudah pun ada jawatan dalam kerajaan, pembantu menteri, tamak. Saya yakin rakyat Kota Marudu ini dan Bandar akan membuat keputusan yang bijak di dalam pilihan raya umum yang akan datang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sebut akan pencapaian kerajaan DRS ini tentu terlalu banyak untuk diperkatakan pada hari ini. Kita bukan macam kerajaan yang lepas, kerajaan warisan, hanya pandai bercakap, berpolitik, tetapi hala tuju pun tidak ada. Kerajaan DRS adalah kerajaan daripada semua pelbagai masyarakat rakyat, tidak mengira bangsa, keturunan, kepercayaan agama, ada diwakili oleh parti-parti komponen di dalam DRS. Itu sebab kita namakan Gabungan Raya Sabah, satu jajaran politik yang baru yang kita tawarkan kepada rakyat supaya kita dapat membangunkan negeri Sabah ini dengan lebih baik lagi di masa akan datang. Cukuplah kita gaduh-gaduh politik, kita dipecah-pecahkan oleh orang lain. Tetapi kali ini kita ada DRS yang sudah pun diberi mandat mentadbir kerajaan, dan kerajaan ini insyaAllah akan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi buah pemimpin kita bercakap, senarai panjang, tapi tiga saja disebut. Saya mau lagi panjang-panjang. InsyaAllah permintaan pemimpin kamu akan dipertimbangkan sebaik-baik. Ada tiga itu. Satu, untuk menjadikan pejabat daerah kecil matunduk kepada daerah penuh. Kedua, jalan-jalan raya di bawah JKR. Kita panggil JKR datang untuk membaiki dan membina jalan raya ini. Dan ini pun memang sudah dimasukkan dalam senarai keutamaan kita di dalam rancangan Malaysia ke-12 ini.
Ini bukan janji taraf ulang, bukan janji warisan. Ini janji GRS. Kita akan sedaya upaya berusaha untuk memberi kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh rakyat kita di daerah kecil Matumbung ini. Yang ketiga, Dewan Komuniti. Anda sudah dewan ini cukup hebat. Angin masuk, kita pun mau tidur oleh angin ini. Tapi Datuk Julita bilang, Datuk dia bilang tidak cukup dengan dewan ini, mau lagi dewan yang lebih hebat, yang lebih cantik. Untuk saya ingin maklumkan, kalau sudah kita dapat anggaran daripada pejabat daerah kecil, insyaAllah kita akan laksanakan satu dewan daerah kecil. Saya pun tidak tahu berapa dia punya peruntukan jumlah, 5 juta ke 10 juta. Jadi kita tunggu menolong pegawai daerah buat dia punya skop kerja, baru kita beli umum. Begitu. Nanti saya umum 2 juta jadi 5 juta. Nanti umum 5 juta jadi 10 juta. Jadi biar orang kira dulu dia punya simin, dia punya putih sekarang, baru kita umum. Jadi inilah kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Saya mahu rakyat kita di Kota Marudu, di Matumbung ini memang 2 kawasan. Separuh akan mengundi di Kudat, separuh mengundi di Kota Marudu. Begitu kan? Sebagian dia punya pengundi. Bagi ya, bagi dengan Kudat dan juga Kota Marudu dalam kawasan Parlimen Dialog. Jadi saya berharap dalam pilihan raya akan datang ini, kemungkinan besar dalam bulan 11 ini, pastikan kita sokong calon yang diletakkan oleh GRS di dan juga itu. Bagaimana lagi kita? Satu jajaran politik yang cukup istimewa, gabungan rakyat sama kita bagi. Dulu kita berpecah belah di antara satu sama lain. Tetapi kali ini kalau kita mau maju, kalau kita mau seperti negeri-negeri yang lain, Sabah maju ke depan, Sabah maju jaya di masa akan datang. Saya berharap rakyat kita di Sabah ini berilah mandat kepada kerajaan gabungan rakyat Sabah ini. Semua ada di dalam gabungan rakyat Sabah ini, berbilang kaum, macam-macam bangsa, macam-macam kepercayaan agama. Kerana Sabah ini adalah satu negeri yang terdiri daripada pelbagai suku kaum, kita pastikan keharmonian, kerjasama, perpaduan ini mesti diteruskan untuk kebaikan negeri Sabah dan juga rakyatnya. Kalau kita selalu gaduh, kalau kita berpecah belah, kita juga yang akan rugi kemudiannya. Jadi kita kena belajar daripada sejarah politik kita di Sabah di masa lampau. Kita mesti pastikan rakyat Sabah ini bersatu dalam satu gabungan yang kita tawarkan dan yang kita perkenalkan, yaitu gabungan rakyat Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya banyak inisiatif kerajaan yang telah lakukan selama 2 tahun kita memerintah negeri Sabah.
Kalau saya boleh jelaskan di sini bahawa sejak September tahun 2020 hingga September 2022 sebanyak 46 syarikat pelabur telah datang ke Sabah dan melabur dengan memberi peluang pekerjaan hampir 5.000 orang. Ini baru syarikat-syarikat kecil. Kerana dasar kita ialah mesra pelabur. Kita jemput pelabur-pelabur besar datang untuk membuka bisnis mereka di Sabah. Kalau mereka datang, kita ada peluang pekerjaan. Kerana pemain utama dalam menjaga ekonomi negeri ialah syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Jadi kita bawa mereka datang, dan sekarang ada 4-5 syarikat besar sudah mula membuat factory ataupun kilang mereka. Di KKIP saja 2 syarikat besar, satu daripada Korea, dia bawa 5 bilion ringgit, dan juga satu syarikat daripada negara China. Kerajaan melalui KKIP bagi dia orang 100 ekar masing-masing untuk membuka kilang di KKIP. Dan ini semua adalah untuk rakyat, supaya ada peluang pekerjaan. Masalah dia sekarang ini, banyak orang kita lepasan sekolah mencari kerja di Semenanjung, di Johor, di Singapura dan sebagainya. Kerana itulah kerajaan JRS memikirkan bahawa kita perlu membuat sesuatu yang drastik. Kita jemput pelabur-pelabur asing datang. Kita tidak perlu keluarkan satu sen pun keuangan. Kita sediakan tanah dan juga kemudahan-kemudahan lain. Mereka akan datang membawa wang ringgit dan membuka peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat kita. Ini yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi yang tercipta oleh kerajaan JRS ini. Kerana itulah banyak negara-negara luar datang. Selama saya menjadi ketua menteri, lebih daripada 20 negara dia punya high commissioner sama ambassador, dia punya duta-duta datang ke Sabah jumpa kita. Dan yang terbaru daripada negara Arab, 8 buah negara, dia orang berminat kerana dasar mesra pelabur yang kita war-warkan. Mereka bawa pelabur dan juga peniaga besar-besar syarikat daripada negara mereka untuk melabur di Sabah. Belum pernah dalam sejarah begitu ramai diplomat-diplomat asing datang untuk menyatakan minat untuk bersama-sama dengan kerajaan yang ada pada hari ini untuk mencari peluang berniaga di negeri Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelaburan asing, kalau saya boleh nyatakan di sini, kita sudah perolehi 11,9 bilion sejak kerajaan JRS memerintah 2 tahun. Itu nilai pelaburan mereka, pelaburan asing 11,9 bilion ringgit. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita dapat teruskan kerajaan ini sehingga pilihan raya akan datang, saya yakin lebih ramai pelabur akan datang untuk melabur di negeri Sabah ini. Dan juga yang akan mendapat peluang ialah rakyat kita dari segi pekerjaan dan sebagainya. SK Neslis daripada Korea, untuk maklumat, dia sudah hantar 60 orang jurutera kita untuk belajar latihan di Korea selama 6 hingga 1 tahun, dan mereka akan ambil bekerja di kilang dia di KKIP.
60 orang juruterah anak-anak tempatan kita. Bayangkan, itu baru juruterah. Pekerjaan mungkin hampir 2 atau 3 ribu yang akan diwujudkan. Dan mereka sudah pergi ke Korea untuk latihan dan sambil belajar. Jadi ini yang kita lakukan semata-mata untuk rakyat kita di negeri Sabah. InsyaAllah di kawasan Matubung ini kita akan cuba sedaya upaya, kerana wakil rakyat kamu di sini, kamu saja dapat seorang wakil rakyat yang datang daripada wanita. Tidak banyak wanita jadi wakil rakyat di Sabah. Dalam diares hanya ada 2 ke 3 terbaru daripada utusan. Dia ikut sama kita yang berhormat Rina. Jadi 3 orang saja. Inilah kamu kena jaga wanita ini, support dia supaya dia boleh banyak lagi minta proyek ke Jadi apapun kita berharaplah semoga usaha kerajaan untuk membantu rakyat ini dapat kita teruskan melalui kerajaan DRS ini. Dan sebagai contoh, pada petang ini kita akan bagi 281 geran enti kepada orang-orang penduduk-penduduk di kawasan Matubung ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Tanah dan Ukur, juga kepada penolong pegawai daerah Matubung, terutama sekali 2 pemimpin yang ada di sini, yaitu Datuk Dr. Max dan juga Datuk Julita.